Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel ni, aku nak ucapkan terima kasih. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng tu supaya setiap kali aku upload video baru, korang takkan terlepas guys. So pada malam ni sebelum aku mulakan kisah seram, Alhamdulillah tahun ni aku target 10,000 subscriber. Tetapi akhirnya dengan berkat doa korang semua, dengan sokongan korang yang tak henti-henti memberi komen yang baik-baik, memberi pandangan, cadangan macam mana Zaf boleh buat ataupun menyampaikan kisah seram dengan lebih baik, dan akhirnya kita capai juga 12,000 subscriber. Pertama sekali aku ucapkan Alhamdulillah, syukur sangat di atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Dan juga aku tak lupa kepada semua geng puaka yang setia, yang tak habis-habis kita berhibur, berceria bersama kan. So insya-Allah aku doakan semoga kita semua dimurahkan rezeki dan maju jaya tahun hadapan guys. Semoga tahun hadapan kita dapat mencapai segala apa yang kita idamkan dan dimurahkan rezeki. So tak nak lengah masa pada malam ni, aku nak berkongsi dengan korang. Di ruangan tajuk pun mesti dah menjadi tanda tanya dah. Hantu pun boleh order Food Panda. Alamak, ini sudah lain macam. Adakah rider-rider semuanya telah diganggu? So kalau korang nak tahu siapa yang diganggu, adakah benar rider-rider Food Panda ke Grab ni selain hantar dekat orang, diorang hantar juga dekat hantu? Kita teruskan guys dalam malam puaka. Let's go. Ayo Johor, ayo Johor, kita luaskan kuasamu. Johor, 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 Johor. Tiba-tiba, apa hal Zaf kerasukan? Apa hal tiba-tiba Zaf nyanyi lagu Johor pula? Sebelum aku nak memulakan kisah tentang rider pada malam ni, ada satu perkongsian yang aku nak kongsi dengan korang. Dikatakan, bukan dikatakan pun, memang baru-baru ni, hari Ahad yang baru ni, aku dengan wife aku pergilah berjalan-jalan ke Muar Johor. Kenapa sampai ke Muar Johor? Sebabkan bini aku mengidam nak makan mi Bandung. Mi Bandung Muar, sate Muar. Lepas tu kita orang pun cek dekat TikTok, dan kerana TikTok punya pasal lah, kita orang terjumpa satu tempat makan yang memang bagi aku agak menarik lah, dengan harga yang murah, dengan tempat yang meriah, iaitu Medan Selera Ikan Bakar Sabak Awur. Siapa orang Muar aku rasa memang cukup terkenal. Dan siapa antara geng puaka yang nak pergi ke Muar, singgahlah dekat Medan Selera Ikan Bakar ni. Korang boleh menikmati pelbagai juadah. So hari Ahad tu aku pun pergilah dengan wife aku ke Muar Johor bersama keluarga belah wife aku. Kita orang sewa satu homestay. So bila dah sewa homestay tu, dalam pukul 8 malam pun kita orang bercadang untuk pergi makan ikan bakar. Dah makan kenyang macam tu, aku pun bawa lah. Time tu kita orang bawa 2 kereta. So lepas dah makan nak balik ke homestay balik, sebab dah lewat kan. So tengah aku drive tu, on the way daripada Medan Selera Ikan Bakar nak pulang ke homestay tu, kita orang lalu jalan yang banyak gila traffic light. Jalan dia jalan mana? Orang Muar tahulah kot. Betul-betul berdekatan dengan Museum Darurat Bukit Kepong tu. Dia ada jalan lurus tu. So tengah aku drive malam tu, wife aku duduk sebelah. Ingatkan tak ada apalah. Fikir boy, balik homestay ni nak tidur je. Bawa kereta, tiba-tiba mata aku tertangkap dari arah kanan jalan ada satu susuk tubuh seakan-akan orang tau, tetapi dia ni penuh hitam. Dia tak ada macam, dia macam bayang-bayang. Dia tak ada kau nampak muka ke apa, tak ada. Dia macam bayang-bayang daripada arah kanan jalan, serap, dia macam helang tau. Dia lalu macam tu je ke arah kiri jalan. So aku yang tengah bawa kereta pada masa tu, bila dah nampak apa benda tu? Apa benda yang melintas tu? Nak cakap orang susuk tubuh hitam seakan bayang-bayang ni, aku tak nampak pun dia jejak tanah. Dia macam terbang macam tu je. Dah lah terbang macam tu, dia macam helang lah. Helang kan macam glide kan. Dia macam macam tu je kan. Susuk tubuh ni pun macam tu. Dia macam berlari tetapi dia laju gila.
So bila aku dah ternampak tu, aku dah keraslah kat situ. Bila aku tengok wife aku tanyalah dia, you nampak juga tak? Dia pun senyap je. Rupa-rupanya nasib baik dia pun nampak. Kenapa aku cakap nasib baik? At least tak adalah wife aku cakap aku mereka cerita ke apa. Patutlah dia senyap. Dia pun dah takut dah. Dia pun nampak juga susuk tubuh lembaga hitam tu melintas daripada arah kanan ke arah kiri jalan. Dan aku ingat dah habis kat situ je. Sebaik saja kita orang sampai dekat homestay. Kebetulan aku dan wife aku sampai dulu. So keluarga wife aku tengah on the way. Dan bila diorang sampai, sebaik saja anak buah aku buka je pintu bilik homestay kita orang, tiba-tiba aku tegurlah anak buah aku, wangi betul. Dah nak balik homestay pun pakai perfume ke? Sekali anak buah aku tegur pula aku, uncle, apa yang uncle cakap ni? Mana ada bau? Banyak kali Mat aku tanya dia, serius lah, kau pakai bau ni kau pakai perfume ke tak? Mati-mati anak buah aku cakap, mana ada uncle, tak bau apa pun. So dah 2 kali aku tertegur. Nasib baiklah malam tu benda tu tak ada tidur sebelah aku ke, tak ada tegur aku malam-malam nak tidur tu, bau tak perfume aku. Nasib baik tak ada. Alhamdulillah lah, setakat tu je lah gangguan dia. Tetapi cukup menyeramkan. Aku tak sangka bercuti kat Muar Johor ni, selain daripada tempat-tempat makan yang sedap-sedap, boleh juga terkena gangguan. Alamak, pisang dah kan. So itu je, itu cerita ringkasan lah sebelum aku nak mulakan kisah pada malam ni, apa yang aku alami. So korang sewaktu memandu tu, ini iktibar kepada aku jugalah. Bacalah sebelum bergerak tu, bacalah doa naik kenderaan ke, bacalah apa-apa doa makan ke kan, supaya perjalanan kita tu selamat dan tak ada lah berlaku apa-apa benda yang kita tak nak. Jadi kita teruskan kisah yang agak menarik daripada Ashburn kita ni terkena gangguan. Lepas PKP je Ashburn ni dibuang kerja, lalu dia dah apply banyak tempat pun tak dapat. Dia pun decide untuk jadi rider penghantar makanan. Dan salah satu company yang dia ambil bukanlah Grab tetapi Foodpanda. Jadi apa yang berlaku kepada Ashburn ni? Let's go guys. Kita teruskan dengan kisah yang agak menyeramkan sepanjang Ashburn bekerja sebagai rider penghantar makanan. Ashburn, how are you my brother? Apa khabar? Awak pun saya tengok awak dah kerja kat sini 10 tahun kan? Awak dah kerja sini 10 tahun. Saya pun tengok rekod awak. Memang cantik lah. Awak ni pekerja yang berdedikasi. Lepas tu awak dah lama lah dengan company saya ni. Alhamdulillah, saya memang cukup berpuas hati dengan prestasi awak. Tetapi lah Ashburn, alamak, bukannya saya nak cakap awak dah kerja sini 10 tahun. Dengan kecekapan yang awak ada tu, memang syarikat ni perlu kan. Tetapi bukan sekarang lah, sekarang ni PKP kan. So saya just nak cakap, kemungkinan awak dibuang kerja lah ya. Cari je lah tempat kerja lain. Tetapi jangan risau, kita kasih papasan. Kita bayar apa semua kerugian yang awak nak, kita bayar. Dan saya harap, saya doa lah, sementara PKP ni nak selesai ni, awak carilah kerja kat tempat lain dulu. Sebab syarikat saya ni tak memerlukan pekerja macam awak. Sorry lah ya. So awak cari kat tempat lain dan saya doakan semoga maju jaya lah hendaknya. Apa yang Geng Puaka dengarkan sebentar tadi adalah kata-kata daripada bos di mana tempat Ashburn ni bekerja. Kebetulan PKP, bos dia tak memerlukan pekerja macam Ashburn ni sebabkan syarikat dah mengalami satu kerugian yang teramat teruk. Beberapa pekerja dah dibuang kerja, termasuklah Ashburn ni. Lalu Ashburn ni pun rasa sedih sangat. Yelah, dah kena buang kerja time PKP ni kan, ekonomi dah lah tak berapa nak bagus. Dia baru nak membina kehidupan. Dan Ashburn ni pula, dia dah bertunang lagi dah. Dia memerlukan duit. Dan kebetulan dah tunang, dah ceria, kerja dekat syarikat tu dah 10 tahun, dah pangkat supervisor. Sekali tuk-tuk, pam, macam tu je Ashburn ni kena buang. Lalu Ashburn ni pun sedih lah dekat rumah. Beberapa kali lah tunang dia cubalah pujuk Ashburn ni, sayang, janganlah sedih, tak apa, ini merupakan satu ujian. Lagipun time ni PKP, alah tak apalah, kita tangguhlah wedding kita. Tetapi Ashburn ni cakap kat tunang dia, sayang, takkan kita nak tangguh lagi, I dah plan nak kahwin dengan you 4
tahun dah. I nak kahwin, I nak anak, I nak buat anak dengan you. I dah tak boleh tahan. Tetapi tak adil tempat kerja I buang I tak sanggup. Diorang meyakinkan I yang I ni adalah pekerja penting, tetapi end up kena buang macam tu je. Lalu Ashburn ni pun sedih lah. Dah berhari-hari sedih, sampaikan tunang Ashburn ni pun marah lah Ashburn ni. You ni asyik sedih je, waknat betul perangai. Pergilah cari kerja lain. Sampai bila ya you nak meratapi nasib you ni? Nasib kita takkan ubah dengan sendirinya. Kita yang perlu bangkit. Dan dengan kata-kata daripada tunang Ashburn ni lah yang telah membuatkan Ashburn ni pergi interview di beberapa lagi buah syarikat. Tetapi Alhamdulillah tak dapat juga. Malang betul nasib Ashburn ni. Dia dah apply dekat syarikat ni, dia dah apply dekat syarikat tu, dan disebabkan PKP, banyak syarikat-syarikat yang memang tak perlukan pekerja tambahan. Lagi syarikat ni nak buang pekerja adalah. Dia terpaksa mencari rezeki juga. Walau macam mana pun, dia terpaksa mencari duit untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sementara tu nak kumpul duit untuk kahwin pula. Lalu Ashburn pun adalah salah seorang kawan dia recommend ke Ashburn ni, alang-alang kau dah tak dapat kerja bro, why don't ataupun apa kata engkau jadilah rider. Zaman PKP ni ramai orang duduk rumah bro. Time ni lah kau nak buat duit. Rider, Grab, Foodpanda apa semua. Member aku buat Grab, kaya kau tahu tak? Memang masyuk gila tau. Beli 2 biji rumah apa semua. Lalu Ashburn pun lepas dah dengar member dia ni cakap macam tu, biar betul. Alamak, betul juga cadangan kau ni kan. Macam mana aku nak apply lah? So member dia pun ajarlah Ashburn ni macam mana nak apply, dan Ashburn pun jadilah salah seorang rider Foodpanda. Pada awalnya agak kekok, yalah seorang supervisor syarikat besar tiba-tiba terpaksa menghantar makanan. Dia tak biasa tau. Dia tak kisah pun pekerjaan apa pun. Cumanya dia tak biasa. Kadang-kadang tu dia tak tahu order customer ni nak hantar kat mana. Kadang-kadang dia tak tahu lepas dah hantar tu dia perlu buat apa. So sebulan pertama tu dia memang terbabas-babas lah. Kena marah dengan customer sebab lambat apa semua. Tetapi masuk sahaja 3 bulan buat Foodpanda ni, Ashburn ni dah tahu dah macam mana nak atur order, macam mana nak dapat pulangan kalau ambil order tu, macam mana nak dapat hasil yang lumayan apa semua. Dan Ashburn ni pun kembali ceria balik. Tunang dia pun happy lah tengok Ashburn ni ada juga duit, boleh juga kumpul duit nak kahwin kan. Itulah yang I nak sayang. I nak you bersemangat. This is what I like. Itulah yang tunang Ashburn ni cakap. Lalu Ashburn ni pun dia pun meneruskan menghantar makanan. Tak kisah waktu, siang ke malam ke, selagi ada order, Ashburn ni akan cuba ambil segala order customer. Sehinggalah satu hari dikatakan tepat pukul 9 lebih malam. Pada masa ni Ashburn rasa dia nak buat rider ni ataupun dia nak ambil order customer ni sampai pukul 12 malam. Dan sementara dia tengah tunggu order dekat Bukit Bintang tu, betul-betul dekat tengah-tengah pavilion tu, tiba-tiba ting, phone dia berbunyi. Ada satu order yang menginginkan salah satu makanan dan tempat ataupun restoran yang dia kena pergi ni, alamak, berdekatan je dengan Bukit Bintang. Lalu Ashburn ni pun tekanlah button accept. Dia pun terimalah. Pop. Dia accept kan. Apa yang perempuan ni nak order? Dekat situ tulis ada nama gadis misteri. So dia pun fikir, alamak, gadis misteri lah. Dia nak order apa ni? Hoi, Damascus. Damascus tu apa? Yang famous dekat Bukit Bintang tu. Yang kebab panjang tu kan. Ada daging, ada ayam. Berapa dia nak order? Hoi, banyak. Dia nak order 5 Damascus kebab kau. Lalu bila dah accept macam tu, si Ashburn ni pun pergi ambil Damascus kebab tu, dan dia pun mulalah menuju ke alamat yang telah diberikan. Dekat mana alamat tu? Dekat area Ulu Yam guys. So Ashburn ni pun bawa lah motor dia, dah ambil makanan apa semua, pergi menghala ke Ulu Yam. Cuma apa yang Ashburn tak sangka, perjalanan dia pada malam ni akan memberikan dia satu pengalaman yang cukup misteri.
Vroom, dun, 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 dun. Ayolah kita bersama nak ke mana? Jalan-jalan di kota dengan siapa? Tentu kita berlima. Apa ada? Kenapa pula? Ha 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 ha. Ada ibu bapa. Ha, vroom, vroom. Itulah yang Ashburn nyanyikan sewaktu dalam perjalanan daripada Bukit Bintang ke alamat yang telah diberikan. Sungguh ceria. Ashburn pada malam tu memang happy gila sebab dia fikir dah malam ni kalau aku bawa laju sikit ni aku bolehlah dapat 5 ke 6 order. Banyaklah sikit duit kan. So dia pun dah mulalah masuk ke area Ulu Yam tu dan Ashburn mula perasan dah di kiri dan kanan jalan dia dah penuh dengan semak-semak, dah kawasan hutan lah orang cakap. Dan Ashburn ni pun dah mula tengok dah lampu-lampu jalan dekat area Ulu Yam ni dah mula malap-malap je. Lalu hati Ashburn pun dia fikir tak apalah, lagi 2 km dah nak sampai dah ni, aku drop, lepas tu aku terus caw, aku park balik dekat area Bukit Bintang. Itulah apa yang Ashburn fikir. Dan sebaik sahaja dia sampai, you already arrived, dia dah sampai kat location tu, dia tengok ke arah kiri dan kanan jalan, dia tak nampak pun ada rumah tau. Dia tengok, ini hutan ni, biar betul wes ni dah sampai. Lalu sebabkan macam tu, dia pun teks lah perempuan ni, cik, saya dah sampai ni, cik dekat mana? Tetapi perempuan ni hanya read je, dia baca je, tetapi perempuan ni tak reply pun. Disebabkan macam tu, Ashburn ni pun dalam hati dia, alamak, ini kurang ajar ni, dah order lepas tu cancel last minute ke apa lah ni. Lalu Ashburn cepat-cepat lah, dia call nombor yang ada kat situ, dia nak call perempuan ataupun gadis misteri ni. So sementara dia tengah call tu, tiba-tiba ada seorang gadis yang bersuara dekat telefon tu. Hello. Lalu Ashburn pun cakap lah, hello, saya yang ni, saya Ashburn, saya hantar makanan. Tadi ada order Damascus kebab kan, ada 5 kan. Saya dah sampai ni, tetapi saya tak jumpa lah rumah cik kat mana. Lalu perempuan ni pun cakap, awak nampak tak dekat kiri jalan ada jalan kecil. Lalu Ashburn ni pun mata dia melilau lah, kiri jalan, mana kiri ni? Oh sini. Dia pun tengok, dia tengok. Dia nampak memang betul ada satu jalan kecil, tetapi jalan ni tak terturap. Dia macam jalan ni, pokok getah punya jalan tau. Dia macam tanah merah je, halus je jalan tu. Memang muat lah motor nak lalu. Tetapi dia tengok kawasan kat kiri ni memang gelap gila. Lalu Ashburn pun dah telan air liur dah. Dia cakap kat perempuan ni, Cik tak boleh keluar ke? Saya dekat jalan utama ni. Betul ke cik? Rumah cik hala ke kiri ni, jalan dia kecil lah. Lalu perempuan ni pun tergelak sinis. Awak masuklah. Saya tak boleh jalan. Rumah saya betul-betul dekat hujung jalan belah kiri tu. Datanglah sini. Saya lapar ni. Lalu Ashburn pun, yalah cik, saya masuklah. Betul yang belah kiri ni Okey. Saya dah sampai. Cik tunggu kat luar rumah lah. Okey cik. Tak, Ashburn pun letak. Lalu dia pun hati dia dah gelisah dah. Dia fikir, patut tak aku masuk ni? Biar betul perempuan ni. Alamak, ni kerja gila ni. Sepanjang aku menghantar makanan, kenapa kawasan kali ni menyeramkan kan? So Ashburn ni pun dia tak nak fikir banyak. Dia start balik motor dia. Dia pun mulalah ikut jalan kecil yang hala ke kiri tu. Dan dia pun menyelusuri lah perjalanan tu. Jauh juga, dalam 10 minit juga dia masuk ke dalam hutan tu kan. Dia tengok jalan dah makin kecil. Dan lampu jalan dah memang tak ada lah. Mengharapkan lampu motor Ashburn ni je. Dah lah motor lama, lampu dia pun berlilak-lilak macam tu je. So tengah dia bawa tu, Ashburn dah tak menyanyi dah. Dan betul, memang dia nampak dekat hujung mata dia, betul-betul terletaknya satu rumah kayu yang usang. Dia cakap, ini rumah ke pondok ni? Ini macam pondok, takkan perempuan ni duduk sini? Dan sebaik saja dia sampai kat rumah kayu tu, yang nak cakap besar tak besar, kecil tak kecil. Lalu Ashburn pun tak matikan motor dia sebab dekat kawasan rumah tu pun gelap. Dia tak nampak pun ada cahaya datang daripada dalam rumah ke apa. So dia memang biarkan enjin motor dia hidup supaya ada lampu sedikit. Lalu Ashburn pun memberi salam beberapa kali sambil dia pegang kebab tu. Assalamualaikum cik,
Assalamualaikum, cik. Saya dah sampai ni. Tetapi tak ada siapa pun yang sahut salam yang Ashburn ni kasih tau. Lalu Ashburn ni pun memberanikan diri dia berjalan dekat sekeliling rumah tu nak tengok. Mana perempuan ni? Alamak, cepatlah. Aku dah suruh tunggu kat luar rumah dah. Geram lah. Hati Ashburn yang daripada takut tadi dah mula marah dah. Sebab bagi dia, ini memang tak kelakar ni. Kalau ini adalah satu plan nak prank ke apa, prank bodoh ke, macam baling kek kat muka tu ke, memang dia tak kasih chance, memang dia report betul kan. Dia memang dia block je perempuan ni. Lalu dia pun call lah untuk terakhir kali. Dan sama juga macam tadi, perempuan ni jawab juga panggilan. Lalu Ashburn pun dah tak cakap elok-elok dah. Cik, saya dah sampai ni dekat luar rumah cik. Keluarlah cik. Saya tengok rumah ni gelap je. Cik kat mana ni? Saya nak cepat ni. Lalu perempuan ni pun cakap, awak dah sampai ke? Takkan awak tak nampak saya? Cepatlah, saya lapar ni. Lalu Ashburn pun dah beberapa kali perempuan ni macam nak main-main. Ashburn pun marah lah. Cik, saya tahu cik lapar. Sekarang ni masalah dia, saya dah sampai. Cik ambil lah makanan cik ni sebelum saya pukul cik je lagi. Cepatlah cik. Ataupun cik ni memang saja cik nak ayam cik ni memang nak anaya saya ke apa ni? Saya dah panas hati ni cik. Mana cik? Lalu yang mengejutkan, tiba-tiba perempuan ni cakap, awak, cuba awak pandang atas. Saya dekat atas. Lalu Ashburn pun mendongakkan kepala dia ke atas. Dan alangkah terkejutnya Ashburn apabila dia nampak seorang perempuan yang berambut panjang, berpakaian warna putih dah koyak-koyak dengan ada kesan kotoran hitam-hitam apa semua, tengah tersengih memandang Ashburn ni. Lalu apabila dah macam tu, Ashburn ni pun menjerit sekuat hati, Allahu Akbar! Pontianak! Pontianak makan kebab! Lalu Ashburn pun terus baling kebab yang dia bawa tadi tu, bersepah kebab tu kat bawah. Dia terus naik motor dan dia memecut laju keluar daripada kawasan rumah perempuan tu. Lalu pada masa ni hati Ashburn dah berdebar-debar dah. Sebab daripada jauh, sementara dia nak keluar daripada pekarangan rumah perempuan ni, dia boleh terdengar suara perempuan ni ataupun hilayan ketawa daripada perempuan ataupun hantu yang duduk kat atas pokok ni. Kau campak kebab aku. Kurang ajar, aku lapar bodoh. Dan itu telah membuatkan Ashburn memecut motor dia selaju yang boleh. Walaupun meter motor dia mampu setakat 80 km sejam je, tetapi dia perah juga. Dia nak keluar sebab dia dah tak tahan dah. Bagi dia ini pengalaman yang cukup menakutkan. Dan alangkah terkejutnya Ashburn, sewaktu dia nak keluar daripada kawasan Ulu Yam tu guys, tiba-tiba Ashburn ni boleh nampak dekat depan dia, betul-betul dekat tengah jalan, berdirinya perempuan tadi yang berambut panjang, muka yang menakutkan dengan pakaian lusuh putih dia, berdiri kat tengah-tengah jalan, betul-betul di hadapan Ashburn sambil menggebangkan rambut dia. Dan dia dengar lagi perempuan ni tergelak dengan cukup kuat. Kau nak lari mana? Kau nak lari mana? Aku lapar. Aku lapar. Lalu Ashburn pun dah nampak perempuan ni berada dekat tengah-tengah jalan. Ashburn pun dengan motor dia yang dah laju tu, dia pun menghala ke kiri jalan. Dia nak elak perempuan ni sambil dia menjerit, Allahu Akbar. Bam! Akhirnya motor Ashburn terbabas. Lalu Ashburn pun terjatuh dan Ashburn terus pengsan dekat tepi jalan tu. Dan keesokan harinya, sebaik saja dia bangun, dia telah pun berada di hospital. Dan di sisi dia merupakan tunang kesayangan dia yang tengah menangis. Dan bila Ashburn dah sedar je, lalu tunang dia terus cakap, sayang, what happened? Speaking juga, apa jadi sayang?
I ingat you dah mati. Apa jadi? Patutlah I call you malam tadi, you tak jawab. Lalu Ashburn pun cakap lah, I tak tahu. I tak ingat I pergi mana semalam. Yang I ingat ada seorang perempuan. Dia cakap dia lapar. Dan tengah Ashburn ni terangkan kat tunang dia pun cakap, perempuan mana you? You buat apa semalam? I hantar makanan. Perempuan tu dia mengilai. Dia cakap dia lapar. Dan Ashburn tengah ingat balik sambil tu tangan kiri dia ni dah patah apa semua dekat hospital tu. Dia menahan sakit, dia cuba terangkan kat tunang dia apa hal yang berlaku sebenarnya. Dan secara tiba-tiba tunang dia pun cakap dekat Ashburn ni, oh, dia lapar ke you? I pun lapar. I pun nak makan juga. Tiba-tiba muka tunang dia dekat hospital tu, mulut jadi lebar. Dan daripada rambut tunang dia yang pendek, tiba-tiba dah mula panjang. Dan alangkah terkejutnya Ashburn, sebaik sahaja dia tengok tunang dia berubah secara perlahan. Dan tunang dia pun mengilai. Kau ingat aku tak boleh melawat kau kat hospital ke? Aku datang ke hospital. Aku nak makan kau. Dan sebaik saja makhluk tu nak sergah ataupun nak terkam Ashburn tutup muka dia sambil menjerit. Dan pap, tiba-tiba barulah dia tersedar. Rupa-rupanya dia masih berada di kawasan yang sama, dekat tepi jalan. Tangan dia dah sakit dah ni. Dia pegang tangan dia, motor dia pun dah mati dah jahanam. Lalu Ashburn ni pun, ya Allah, pingsan pun boleh mimpi ke? Lalu Ashburn pun dengan tangan dan kaki dia dah sakit ni, dia tinggalkan motor dia, dia berlari keluar daripada kawasan Ulu Yam tu. Dan akhirnya dia dapat bantuan daripada penduduk kampung. Dia minta tolong supaya hantar dia pulang. Dan selepas daripada kejadian tu, alhamdulillah Ashburn sedar balik, Ashburn dah sihat balik. Cumanya Ashburn dah tak nak dah buat penghantaran makanan ni. Dia dah tak nak dah buat Food Panda, walaupun lumayan masa PKP tu. Tetapi dia dah tak nak, dia dah tobat dah disebabkan gangguan ataupun benda yang dia terkena tu. Nasib baik nyawa dia masih panjang, dia tak meninggal dunia. Dan Ashburn pun cuba juga mencari pekerjaan yang lain. Janji dia dah tak perlu dah pergi kawasan dekat area Ulu Yam, ataupun dia dah tak nak dah mengalami benda yang cukup menyeramkan bagi diri Ashburn, guys. Dan alhamdulillah, selepas daripada kejadian tu, Ashburn pun telah mendapat pekerjaan di salah sebuah syarikat yang agak cantik, yang kena dengan jiwa dia. Dan alhamdulillah, Ashburn pun bekerja sehingga ke hari ini. Dan Ashburn telah pun berjaya kahwin ataupun mendirikan rumah tangga dengan tunang kesayangan dia. Alhamdulillah, itulah semangat Ashburn untuk mengumpul duit nak kahwin sampai terkena gangguan dan mengalami kemalangan. Nasib baiklah nyawa dia panjang, alhamdulillah. Tetapi itulah pengalaman yang ingin dikongsikan oleh Ashburn kepada geng puaka semua. Dan aku harap korang terhibur dan juga ambil segala pengajaran daripada Ashburn ni. Dan ingatlah, rider penghantar makanan, kita kena hormat dengan diorang ni semua, kerana tanpa diorang kemungkinan besar kita akan kelaparan. Diorang sanggup berpanas, berhujan untuk memberikan layanan dan menghantar makanan sebaik boleh. Jadi Zaf Channel ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua rider penghantar makanan. Jasa korang, pekerjaan korang, semoga korang dimurahkan rezeki dan selamat menjalankan tugas. Dan itu sahaja untuk Malam Puaka pada kali ini. Aku harap korang terhibur. Jangan lupa tekan button subscribe. Dan again, thank you so much for 12k subscriber, guys. InsyaAllah kita road to 20k pula. Dan aku harap next year kita semua dimurahkan rezeki. Dan alhamdulillah, maju jaya, sihat walafiat sentiasa, guys. Kita jumpa lagi dalam Malam Puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Bye-bye, guys.